Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Ustaz harap semua sihat dan bersedia untuk belajar pada petang ini. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sambung mata pelajaran tauhid, iaitu pada pelajaran yang ketiga, yang mana tajuknya adalah sifat-sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Okey, jadi murid-murid ingat lagi tak sifat-sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala ini apa? Sifat-sifat mustahil ke atas Allah ini maksudnya adalah sifat-sifat yang tidak layak ke atas Allah memilikinya, ataupun sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan, dan sifat-sifat yang tak boleh, mustahil ada pada Allah. Jadi maksudnya sifat-sifat yang mustahil ni sifat-sifat yang tidak boleh ada pada Allah Ta'ala. Baik, jadi pada kelas sebelum ini kita dah pernah kita dah sebutkan kesemua 20 sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Okey, dan pada kelas yang sebelum ini juga Ustaz dah pun terangkan pada murid-murid 5 sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama iaitu al-adamu, al-huduthu, al-fana'u, mumathalatuhu lil hawadisi, ihtiyajuhu ilal ghairi. Dalam kelas yang sebelum ini Ustaz dah terangkan pada murid-murid semua 5 sifat mustahil yang bagi Allah yang pertama. Okey, sampai ihtiyajuhu ilal ghairi. Jadi pada kelas hari ini insya-Allah Ustaz akan terangkan lagi pada murid-murid sifat yang keenam, sifat mustahil bagi Allah yang keenam, yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9 dan juga yang ke-10. Okey, baik. Jadi sebelum kita pergi, mari kita sebut sama-sama sifat yang kita akan belajar pada petang ini. Sifat yang ke-6, at-ta'addud. Lagi sekali sama-sama, at-ta'addud. At-ta'addud artinya adalah berbilang-bilang. Artinya adalah berbilang-bilang. Berbilang-bilang itu apa? Maksud berbilang-bilang ni maksudnya ada banyak. Sifat yang ke-6. Sifat yang ke-7, mari kita sebut sama-sama, al-ajzu. Al-ajzu. Al-ajzu artinya adalah lemah. Artinya adalah lemah. Sifat yang ke-8, sifat mustahil yang ke-8, al-karahah. Al-karahah maksudnya adalah digagahi. Digagahi ataupun terpaksa. Terpaksa. Sifat yang ke-9, al-jahlu. Al-jahlu. Al-jahlu artinya adalah bodoh. Bodoh atau tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Dan sifat yang ke-10 kita akan belajar pada hari ini adalah al-mautu. Al-mautu artinya adalah
mati. Artinya mati. Okey. Baik, jadi kita pergi terus ke sifat yang keenam. Pelajar boleh buka muka surat 21 ya. Okey. 21 3.6 atas ni. At-ta'addud. Okey, ataupun at-ta'addudu. Okey, jadi jom ikut ustaz baca sama-sama. Okey. Nombor 1. At-ta'addud artinya berbilang-bilang, iaitu lawan bagi sifat al-wahdaniyah. Okey. Jadi at-ta'addud ini artinya berbilang-bilang. Berbilang-bilang ini maksudnya adalah banyak. Okey. Dan sifat at-ta'addud juga adalah lawan bagi sifat wajib bagi Allah yang keenam, iaitu al-wahdaniyah. Okey, al-wahdaniyah maksudnya esa ataupun satu. Lawannya at-ta'addud iaitu berbilang-bilang, maksudnya ramai ataupun banyak. Okey, nombor 2 kita baca. Mustahil Allah Ta'ala bersifat berbilang-bilang atau lebih dari satu, sama ada pada zat, sifat dan perbuatan. Dia beritahu mustahil Allah Ta'ala bersifat berbilang-bilang, iaitu lebih daripada satu. Kata mustahil. Okey, sama ada pada zat ataupun sifat ataupun perbuatan. Okey, baik. Dan yang ketiga, dalil aqli mustahil Allah Ta'ala bersifat at-ta'addud ialah sekiranya Allah Ta'ala lebih dari satu, nescaya alam ini tidak akan tercipta kerana berlaku pertelagahan. Okey, pertelagahan ni maksudnya bergaduh, berlaku pergaduhan di antara Tuhan yang berbilang-bilang ataupun banyak. Okey, dalam aklinya beritahu kenapa mustahil Allah itu bersifat at-ta'addud iaitu berbilang-bilang. Kenapa mustahil Allah itu bersifat ramai? Kenapa mustahil Allah itu ada ramai? Sebab sekiranya kalau Allah itu ada lebih dari satu, maksudnya ada banyak Allah, maka nescaya alam ini tidak akan tercipta. Kerana apa? Kerana bergaduh, kerana bertelagah antara Tuhan-Tuhan yang banyak tadi. Okey, Tuhan ni cakap macam ni, Tuhan ni tak nak macam ni, Tuhan yang ni nak macam ni pula. Okey, jadi bila ada banyak Tuhan, jadi akan bergaduh di antara Tuhan-Tuhan ini. Okey, jadi sebab itulah mustahil Allah Ta'ala bersifat berbilang-bilang. Okey, baik. Jadi itu sifat yang ke-6. Sifat mustahil yang ke-6 tadi apa? Sebut lagi sekali, at-ta'addud, iaitu berbilang-bilang. Okey, sifat yang ke-7, al-ajzu. Okey, sebut sama-sama, al-ajzu. Nombor 1 kita baca. Al-ajzu artinya lemah, iaitu lawan bagi sifat al-qudrah. Okey, al-ajzu ni artinya lemah. Okey, lemah ni maksudnya tak kuat ataupun biasa kita sebut lembek. Okey. Dan sifat al-ajzu adalah sifat lawan bagi sifat al-qudrah. Sifat al-qudrah ni maksudnya berkuasa. Berkuasa. Okey. Jadi lawan bagi sifat al-qudrah adalah al-ajzu. Okey, nombor 2, mustahil
Allah Ta'ala bersifat lemah. Mustahil Allah Ta'ala bersifat lemah. Apa dalilnya? Okey, nombor 3 kita baca. Dalil akli, mustahil Allah Ta'ala bersifat al-ajzu ialah sekiranya Allah Ta'ala bersifat lemah, nescaya ia tidak berkuasa mengadakan atau meniadakan sesuatu. Maka alam akan menjadi kelam kabut. Oleh itu, tetaplah Allah Ta'ala Maha berkuasa. Okey, dari aklinya dia beritahu mustahil Allah Ta'ala bersifat lemah. Sebab kalau Allah bersifat lemah, Allah tak mampu nak mengadakan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu. Kalau Allah bersifat lemah, macam mana Allah nak cipta alam ini? Kalau Allah bersifat lemah, Allah, macam mana Allah nak menghapuskan sesuatu planet contohnya? Okey, jadi dalam telah terbukti bahawa mustahil Allah bersifat lemah. Sebab kalau Allah lemah, Allah tak mampu untuk mengadakan, untuk mencipta alam ataupun untuk mentiadakan alam ini. Jadi tetaplah Allah itu Maha berkuasa. Okey, jadi kalau Allah berkuasa, barulah Allah boleh mencipta dan meniadakan alam ini. Baik. Okey, jadi sifat yang ketujuh, sifat mustahil yang ketujuh tadi adalah al-ajzu, iaitu lemah. Okey, kita pergi ke sifat ke-8. Okey, sifat ke-8 pada muka surat 22, al-karahah. Al-karahah. Okey, al-karahah nombor 1. Al-karahah artinya digagahi atau terpaksa, iaitu lawan bagi sifat al-iradah. Okey, lawan bagi sifat al-iradah. Baik. Okey, jadi al-karahah ni artinya digagahi ataupun terpaksa. Maksudnya terpaksa. Okey, dan al-karahah merupakan lawan bagi sifat al-iradah. Okey, sifat al-iradah lawannya adalah al-karahah. Baik. Nombor 2, mustahil Allah Ta'ala bersifat terpaksa. Mustahil Allah Ta'ala bersifat terpaksa. Kerana apa? Dalilnya nombor 3, dalil akli, mustahil Allah Ta'ala bersifat al-karahah ialah sekiranya Allah Ta'ala terpaksa, nescaya sesuatu itu terjadi bukan dengan kehendaknya, sedangkan telah tetap semua kejadian adalah dengan kehendak Allah Ta'ala yang Maha Esa. Okey, apakah dalilnya ataupun apakah buktinya mustahil Allah bersifat al-karahah, iaitu terpaksa? Maksudnya maksud terpaksa kat sini ialah setiap apa yang terjadi bukan dengan kehendak Allah. Itu maksudnya. Okey. Sedangkan kita semua tahu bahawa semua yang jadi dekat dunia ni adalah atas kehendak Allah. Okey. Hujan turun, semuanya atas kehendak Allah. Pertukaran malam kepada siang, siang kepada malam, semua adalah atas kehendak Allah. Okey. Kemudian
hujan turun, kemudian hidup dan mati manusia, semua itu adalah atas kehendak Allah. Maksudnya bukan terpaksa. Semua yang terjadi itu bukannya bermaksud Allah terpaksa melakukan, tidak, tetapi semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Okey, jadi mustahil kita cakap Allah itu bersifat al-karahah, iaitu digagahi ataupun terpaksa, sedangkan Allah bersifat maha berkehendak. Okey, jadi itu sifat yang ke-8, sifat mustahil yang ke-8 bagi Allah. Seterusnya, sifat mustahil bagi Allah yang ke-9 adalah al-jahlu. Okey, sebut sama-sama, al-jahlu. Okey, al-jahlu nombor 1, artinya bodoh atau tiada mengetahui. Okey, bodoh ataupun tiada mengetahui ni maksudnya sama. Okey, orang yang bodoh itu maksudnya orang yang tidak mengetahui. Orang yang tidak mengetahui itu maksudnya orang yang bodoh. Okey, iaitu lawan bagi sifat al-ilmu. Al-jahlu adalah lawan bagi sifat al-ilmu. Al-ilmu ini maksudnya mengetahui, sedangkan al-jahlu lawan bagi al-ilmu, iaitu tidak mengetahui. Okey, nombor 2, mustahil Allah Ta'ala bersifat bodoh atau tiada mengetahui. Okey, mustahil, ya. Mustahil Allah bersifat bodoh ataupun tidak mengetahui. Kerana apa? Apakah dalilnya? Nombor 3, dalil akli mustahil Allah Ta'ala bersifat al-jahlu ialah sekiranya Allah Ta'ala bersifat bodoh, nescaya tiada segala kejadian kerana mengadakan atau meniadakan sesuatu kemungkinan memerlukan sifat ilmu pengetahuan. Okey, maksudnya apa dekat sini? Mustahil Allah Ta'ala bersifat al-jahlu, iaitu bodoh ataupun tidak mengetahui. Kerana apa? Semua perkara yang terjadi dekat dunia ini memerlukan kepada ilmu pengetahuan. Maksudnya setiap apa yang jadi ni dekat dunia ni memerlukan satu ilmu pengetahuan yang sangat banyak. Maksudnya apa-apa yang jadi kat bumi ni, kalau tak ada ilmu pengetahuan, maksudnya benda itu tidak akan terjadi. Okey, jadi mustahil Allah Ta'ala bersifat tidak tahu ataupun bersifat bodoh. Sebabnya apa? Sebabnya semua yang terjadi dekat dunia ini memerlukan ilmu pengetahuan. Jadi sifat yang ke-9, sifat mustahil yang ke-9 tadi, mustahil Allah Ta'ala bersifat al-jahlu, iaitu bodoh atau tidak mengetahui. Kerana apa? Kerana setiap perkara yang jadi dekat bumi ini memerlukan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Okey, baik. Dan sifat yang ke-10, sifat mustahil yang ke-10 bagi Allah Ta'ala, okey, sifat yang terakhir, ya, dalam video kali ini, iaitu al-mautu. Okey, sebut sama-sama al-mautu. Baik, jom kita baca. Nombor 1, al-mautu artinya mati, iaitu lawan bagi sifat al-hayah. Okey, al-mautu artinya mati. Awak ingat maut, al-mautu ni maut. Maut artinya mati, dan lawan bagi mati adalah al-hayah, iaitu hidup. Jadi nombor 2, mustahil Allah Ta'ala bersifat mati, bahkan dialah yang maha
hidup. Mustahil Allah Ta'ala ini bersifat mati. Bahkan Allah Ta'ala lah yang maha hidup. Apa dalilnya? Nombor 3 kita baca. Dalil aqli, mustahil Allah Ta'ala bersifat al-maut ialah sekiranya Allah Ta'ala bersifat mati, tentu alam ini tiada yang mengatur dan mentadbirnya. Maka tetaplah Allah Ta'ala maha hidup, lagi kekal, tidak binasa. Okey, dalilnya apa? Kalau Allah itu bersifat mati, maka alam ini pun tak ada orang yang mengatur dan mentadbirkannya. Kalau Allah itu mati, alam ini habis. Dunia ini, bumi ini habis. Rosak, Jahannam. Sebab apa? Sebab tiada yang mengatur dan mentadbirnya. Jadi, tetaplah Allah itu maha hidup, lagi kekal dan tidak binasa. Jadi, mustahil kita katakan Allah bersifat al-maut, iaitu mati. Okey, jadi sifat mustahil yang ke-10 adalah al-mautu, mati, yang mana mustahil Allah bersifat mati dan Allah bersifat al-haya. Okey, baik. Jadi itu 5 sifat mustahil bagi Allah yang kita belajar pada hari ini. Jadi Ustaz harap dalam video kali ini murid-murid dapat faham dan juga boleh menjawab soalan-soalan tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah. Okey, baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa pada video akan datang.